أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung kuliah kita dalam mazhab Syafi'i dengan menggunakan kitab Fiqh Al-Manhaji. Jadi Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, muslimin dan muslimat, kita telah selesai mengerjakan solat maghrib dalam suasana minggu ini serba hujan, sentiasa hujan tiap-tiap hari. Jadi jangan kita terlupa untuk berdoa ketika dalam suasana hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini yang mendatangkan manfaat kepada kami. Jadi semoga dan digalakkan ketika time hujan ini, waktu hujan begini, untuk kita berdoa sebagai kerana waktu hujan itu adalah salah satu waktu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung apa yang telah kita bincang dan telah kita kupas pada minggu lepas. Kita sambung. Jadi kalau minggu lepas kita membicarakan berkaitan dengan hukum penggunaan bekas yang ataupun pinggan ataupun apa-apa barang yang diperbuat daripada emas ataupun perak, dan bagaimana jika barang-barang tadi itu ditampal dengan emas, dan juga hukum andai kata bekas tadi itu disadur dengan emas dan juga perak. Jadi pada minggu ini, jadi kita akan sambung berkaitan dengan hikmah pengharaman penggunaan bekas daripada emas dan perak. Kenapa Islam haramkan umatnya daripada menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak? Jadi kebanyakan hikmah pengharaman dalam permasalahan ini dan yang seumpamanya adalah kerana patuh dan taat ataupun bersifat ta'abbudi, semata-mata sebagai ujian kepada seluruh manusia. Namun demikian, terdapat beberapa hikmah yang kita manusia boleh fikirkannya selepas satu pengkajian, apakah rahsia di sebalik sesuatu pengharaman tersebut. Walaupun mungkin apa yang manusia cuba cari di sebalik apa tadi ni, rahsia ataupun hikmah tadi itu tidaklah merangkumi semua sebab kenapa sesuatu perkara itu diharamkan. Jadi kalau sebelum kita masuk benda ni, memang secara umumnya para ulama dahulu memang sudah berbincang, adakah setiap hukum hakam dalam Islam ini bersifat mu'allalah, adakah ibadah ni mu'allalah ataupun tidak. Mana adakah ibadat ini ada ilah ataupun sebab di sebaliknya, ataupun tidak ada sebab, semata-mata ta'abudi, iaitu semata-mata kita ikut saja apa yang Allah suruh, ataupun kita sebagai manusia kita boleh mencari apakah rahsia di sebalik sesuatu yang Allah suruh kita, sesuatu yang Allah haramkan kepada manusia. Jadi ada dua kategori beginilah. Jadi kalau secara umumnya, kalau ibadat yang
hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kebiasaannya dia termasuk dalam kategori ta'abbudi ataupun yang memang hanya semata-mata kerana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contohnya kalau kita kata kenapa dalam Islam sembahyang itu 5 waktu? Kenapa hikmahnya 5 waktu? Kenapa bukan 3 waktu? Kenapa bukan 6 ataupun 10? Kenapa 5? Kalau orang tanya jadi kenapa solat subuh itu 2 rakaat? Kenapa maghrib itu 3 rakaat? Kenapa isyak 4 rakaat? Apakah hikmah di sebaliknya perkara tersebut? Kenapa tidak subuh itu 4 rakaat? Kenapa tidak maghrib itu 2 rakaat? Dan sebaliknya. Kenapa bacaan-bacaan tertentu tersebut? Apakah hikmah di sebaliknya? Sudah pasti. Sama juga, kenapa puasa di bulan Ramadan yang wajib? Kenapa bukan di bulan Muharram yang wajib? Kenapa di bulan Ramadan? Jadi sudah pasti ini adalah perkara-perkara yang termasuk dalam ruang lingkup ta'abbudi, iaitu manusia tak dapat mencari rahsia. Semua benda ini adalah semata-mata kita patuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada bahagian yang kedua, ada jenis ibadah, terutamanya kalau berkaitan dengan hubungan sesama manusia ini, ataupun ibadah khusus secara umum ini, kita boleh cari hikmahnya. Macam solat tadi, ya, secara umum kita boleh, manusia boleh memikirkan, ya, kenapa solat Allah wajibkan kepada manusia? Satu sebagai tanda hubungan manusia dengan Allah SWT, supaya kita sentiasa mengingati Allah, mengelakkan seorang daripada perkara mungkar, dan perkara yang fahsyat, perkara keji dan mungkar. Itu kalau secara umum. Tapi kalau kita nak lihat secara spesifik, kenapa 3 rakaat, kenapa bacaan tertentu dalam waktu yang tertentu semua ni, maka itu kita tak dapat nak memikirkan perkara-perkara yang tersebut. Jadi sama juga kalau dalam hal ini bila penulis menyebut bahawa kebanyakan hikmah pengharaman dalam masalah ini, kenapa emas yang diharamkan, ya, emas dan perak? Tapi mungkin ada yang bertanya, ya, kenapa bahan galian daripada permata dan juga berlian, semua zabarjat, apa dan semua perkara ini, delima dan lain-lain semua ni, maknanya boleh digunakan, ya? Kenapa emas dan perak tidak boleh? Ya, sedangkan kedua-duanya adalah benda yang bersifat berharga, ya. Jadi sudah pasti di sini tak dapat kita nak fikirkan secara lebih mendalam lah perkara-perkara begini kerana ia bersifat ta'abbudi. Namun demikian, ulama cuba berusaha untuk mencari hikmah, ya, kenapa Islam mengharamkan penggunaan emas dan perak ini. Jadi apa yang disebut penulis, ya, buku ini. Jadi yang pertama, kenapa antara hikmahnya adalah, pertama, Allah menjadikan emas dan perak itu sebagai barang yang berharga untuk manusia dan berfungsi memudahkan urusan di kalangan mereka. Jadi emas dan perak Allah dah jadikan untuk manusia ini, untuk dia gunakannya untuk urusan seharian mereka, terutamanya untuk proses jual beli ataupun pertukaran barangan. Jadi emas atau perak sebagai medium of exchange untuk mereka bertukar barangan sesama mereka. Oleh itu, fungsi tersebut tidak harus dijejaskan dengan menjadikannya bekas-bekas perhiasan yang beku di rumah dan menyulitkan urusan dengan kedua-duanya. Maksudnya di sini, apabila emas dan perak tadi itu banyak manusia gunakannya sebagai perhiasan di rumah, menyebabkan dia tidak, emas dan perak tadi itu tidak beredar dalam masyarakat, ya, tidak digunakan. Jadi menyebabkan di situ kerugian dari aspek potensi emas dan perak tadi itu sebagai sumber ekonomi. Maknanya andai katalah contoh duit lah, ya, jadi kalau pasal sekarang fungsi emas dan perak itu diwakili oleh wang, duit, ya. Bayangkan kalau seorang mempunyai duit yang banyak, ya, 100,000 ke 1 juta ringgit, ya, dia hanya simpan di rumah saja, letak dalam peti besinya. Dia tidak gunakannya ataupun tidak simpan di bank, tidak simpan di mana-mana, ya, institusi kewangan. Jadi ini satu aspek adalah satu perkara yang merugikan. Ya, yang kedua, aspek keselamatan, ya, mungkin boleh hilang semua hujan, kebakaran, semua wang-wang tersebut.
Tapi kalau kita pandang dari sudut ekonomi, andai kata ramai orang buat begitu, uang yang mereka ada, mereka simpan di rumah, mereka tidak laburkan, mereka tidak simpan di bank, apa yang akan berlaku ialah lama-lama negara tersebut atau masyarakat tersebut akan mengalami kemelesetan ekonomi kerana mereka tidak ada sumber untuk mereka menggerakkan ekonomi. Semua orang simpan duit kat rumah kan. Jadi orang yang nak meniaga, orang yang investor, pelabur semua ni tak orang yang nak mengusahakan tak ada modal. Dan tak ada modal semua dah jadikan bahan perhiasan ataupun orang semua simpan di dalam rumah. Ya. Jadi itu antara hikmah juga kenapa Allah tidak membenarkan manusia tadi tu menjadikan emas dan perak tadi itu menjadikan barang kegunaan di rumah, jadikan pinggan, jadikan mangkuk semua untuk kegunaan di rumah. Ya. Hanya boleh guna untuk perhiasan wanita sajalah emas tadi. Itu antara hikmah yang kita boleh nampak. Ya. Yang kedua, perbuatan tersebut melukakan hati dan perasaan golongan fakir dan miskin. Ya, jadi bila nampak orang kaya ni guna emas dan perak tu berbangga, bermegah-megah semua. Sedangkan orang yang fakir dan miskin ini untuk makan pun mereka tidak tahu apakah ada makanan untuk mereka esok ataupun nanti malam, adakah makanan ataupun mereka akan berlapar, tak ada duit. Dan ketika mana mereka dalam keadaan tersebut bersusah payah, struggle, mereka nampak contohnya orang kaya tadi itu simpan emas yang banyak di rumah, kepala paip daripada emas, pinggan mangkuk daripada emas, sudu garpu daripada emas. Jadi sudah pasti benda itu menyebabkan mereka akan rasa melukakan hati, mungkin akan menimbulkan perasaan tidak puas hati dan akhirnya boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, ya, dan boleh bawa kepada benda yang lebih teruk daripada itu. Dan yang seterusnya, ya, kerana Allah dah ciptakan manusia ni ya, fitrahnya lah ya, daripada dulu sampai sekarang ni manusia ni suka benda berharga dan kebetulan Allah jadikan emas dan perak ini sebagai logam yang berharga untuk digunakan oleh manusia sepanjang zaman. Yang seterusnya, untuk mencegah manusia daripada terpesona dengan logam yang mahal sehingga mereka menjadi matlamat untuk berlumba-lumba mengumpulnya sebagai perhiasan dan menyadu rumah dan tempat duduk mereka, sehingga mereka lupa bahan tersebut merupakan satu alat sebenarnya untuk menyelesaikan segala keperluan dan kepentingan hidup mereka di dunia. Jadi kadang bila dah terlalu banyak emas dan perak ni, terutamanya emas lah ya, pasal emas ni lagi mahal kan, jadi menyebabkan orang jadi boleh terpesona, jadi sampai dia hanya fikir untuk kumpul aja emas, lupa untuk dibelanjakan pada jalan Allah, lupa untuk digunakan untuk membantu orang lain. Ya, jadi kalau beli pun berpada-pada lah. Macam sekarang ni memang popular lah. Jadi iklan sana sini tu suruh beli jongkong emas, emas jongkong. Jadi selain emas perhiasan, kita ada emas jongkong, 4 segi ataupun setengah tu buat bentuk macam bentuk shilling, ya, dinar. Ni pun mungkin bagus juga lah kalau kita nak beli, ya, sebagai satu simpanan kita dan juga sebagai penyimpan ataupun kalis inflasi. Ni kalau kita lihat dari sudut ekonomi lah, kerana kita pun faham ya, berbeza emas dengan wang kertas. Wang kertas yang kita pegang hari ni RM100, adakah sama nilainya nanti beberapa tahun akan datang? Ya, sudah pasti nilainya akan semakin rendah. Ya, kalau sekarang ni kat kedai kita minum teh tarik ni, sekarang dah boleh dine in kan, teh tarik RM2 satu cawan, ya. Beberapa tahun dulu ya, RM1.50 ataupun RM1 ataupun jauh sebelum tu lagi 50 sen semualah, ya. Jadi pada masa akan datang nilainya akan semakin mahal lah, mungkin RM3, RM4 untuk secawan teh tarik tadi. Ya, jadi nilai dah semakin merosot. Ya. Kalau kita kata inflasi 4%, maknanya kalau kita ada RM100 hari ini, tahun depan jadi RM96 seolah nilai wang kita. Kerana wang semakin lama semakin rendah nilainya. Tapi berbeza dengan emas, ya. Jadi kalau siapa yang ada simpan emas 1 dinar ataupun contohlah 10 gram emas, jadi itulah nilainya dia tidak akan berganjak, ya.
Maksudnya itulah nilainya. Bahkan kalau dia akan terus berkadar dengan, kalau kita kadarkan dia, kaitkan dia, ikatkan dia dengan nilai duit ringgit contohnya, maka semakin lama semakin mahal. Ya. Kalau dulu 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, 1 gram mungkin RM50, RM60 dapat 1 gram. Ya, tapi sekarang ni 100 lebih, 180 bahkan ke hampir ke RM200 ya untuk nilai 1 gram. Jadi keadaan dah berbeza. Jadi salah satu cara untuk seorang itu mana kalau dulu, mana kalau kita bayangkan kalau dulu orang ada 10 tahun dulu dia simpan emas 10 gram yang bernilai kita anggaplah RM1,000. Jadi pada hari ini mungkin nilainya sudah jadi 2 kali ganda, RM2,000. Tapi kalau 10 tahun dulu orang yang sama dia hanya simpan uang kertas RM1,000 dan pada hari ini nilainya tetap juga RM1,000. Dan kalau dia tak simpan di bank lah, dia simpan di rumah aja kan ya. Jadi RM1,000. Tapi wang ni tadi dia punya kuasa beli dah semakin rendah kerana harga barang dah semakin mahal. Jadi itu kita nampak ya kelebihan ya kalau simpan di jongkok emas ataupun emas menjadi emas perhiasan. Tapi itulah. Jadi jangan jadikan itu sebagai matlamat. Maknanya kalau kita simpan sekadarnya lah, ya, bukannya terlalu berbangga-bangga sampai simpan emas beratus-ratus gram atau bahkan berkilo-kilo. Ini orang terlalu kaya sangat ya. Jadi simpan sampai begitu punya banyak emas ya. Jadi sehingga mungkin satu tahap berbangga-bangga dengan emas yang dia ada. Jadi itu yang Islam tidak benarkan ya. Bahkan walaupun kita sebut tadi itu penggunaan bahan ataupun barang daripada emas dan perak itu adalah haram, pinggat emas, periuk emas, sudu garpu daripada emas adalah haram, tapi tetap dikenakan zakat. Ya, adalah haram. Tapi maknanya kalau cukup haul, cukup nisab, maka wajib dizakatkan. Ya, jadi itu dia punya satu yang perlu kita ingat ya. Jadi jadikanlah emas tadi itu ataupun sebenarnya uang kita kerja ni semuanya adalah sebagai alat semata-mata. Rumah yang kita ada, kereta yang kita ada, ini semuanya alat semata-mata untuk kita beribadat dan untuk kita sebagai persediaan untuk negeri yang abadi iaitu akhirat sajalah ya. Jadi sekarang ni memang kerap kalau kita tengok dalam mana-mana grup WhatsApp kita ni setahun dua ni banyak ya rakan-rakan kita yang telah pergi meninggalkan kita. Ya, jadi kita pun tak sangka baru je semalam kita baru cakap-cakap dengan dia, baru borak-borak, baru bergurau, dah meninggal. Ya, jadi sebab itulah ya kita tak tahu masa kita, jadi kita kenalah sentiasa bersedia. Kita mencegah ya daripada sifat kita akhirnya terlalu melekat dengan terlalu sayang dengan emas ni semua ni sehingga kita dah terlalu cinta dunia ni. Yang ni pun bahayalah kalau sampai tahap begitu. Dan yang seterusnya antara hikmah ya kenapa diharamkan penggunaan emas dan perak ini adalah supaya kita ada pertentangan ya, mukhalafah ya, bertentangan dengan cara hidup orang kafir ya, supaya kita tidak samalah dengan mereka. Yang mana mereka tu kebanyakan orang kafir tadi ya tidak membenci akhirat, mereka membenci akhirat dan terpesona dengan kemewahan dunia. Ya, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim, wa iyyakum wat-tana'um wa ziyya ahli syirk. Jauhilah diri kamu daripada bermewah-mewahan dan meniru pakaian orang musyrikin. Ya, jadi jangan kita terlalu bermewah-mewahan dan meniru gaya ataupun cara orang musyrikin tadi ya, dari sudut bermewah-mewah begini. Begitu juga hadis yang lain dalam riwayat Muslim, fa innaha lahum fid dunya. Ini hadis yang panjang lah ya, pendeknya di sini ambil sepotong sajalah ya. Emas dan perak tadi merupakan kemewahan bagi orang kafir di dunia ini ya. Jadi itu ya yang mereka gunakan ya di dunia. Dan umat Islam nanti di akhirat nanti Allah akan sediakan ganjarannya. Pengecualian hukum syarak, hukum haram tadi ini ya, dia ada beberapa pengecualian yang diberikan dalam Islam tadi ya.
Jadi daripada hukum haram tadi. Pertama, barang kemas daripada emas dan perak bagi kegunaan sebagai perhiasan diri dengan kadar yang biasa tanpa berlebihan, sama ada perempuan yang berkahwin ataupun tidak, masih kecil atau dewasa, kaya atau miskin. Ada satu pengecualian yang diberikan oleh Islam, iaitu kepada wanita, ya. Jadi dibenarkan mereka untuk memakai emas dan perak, ya, pada kadar yang tidak berlebih-lebihan, ya. Jadi yang sederhanalah, yang orang nampak oh itu biasalah. Maknanya kalau dia pakai emas ni terlalu banyak, ya, jadi penuh dengan dia, tangannya semua cincinnya penuh dengan jarinya semua tu penuh dengan cincin. Jadi semua ini kalau berlebihan maka itu tidak digalakkan dalam Islam, ya. Sebagaimana dalam riwayat At-Tirmizi, ya, hurrima libasul harir wa dhahabi ala dhukur ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan memakai sutra dan emas ke atas kaum lelaki umatku, dan dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Ya, jadi hadis ini menurut Imam Tirmizi hukumnya adalah sanadnya hasan sahih. Ya, jadi diharamkan, ya, pakai emas dan perak tadi untuk lelaki, maknanya, tapi diberi pengecualian kepada kaum wanita. Begitu juga, ya, para ulama, ya, berpendapat harus memakaikan kanak-kanak lelaki yang masih kecil, 2-3 tahun macam tu semua, kan, ya, pakaian sutra dan barangan kemas semasa perayaan atau lainnya, kerana mereka tidak mukallaf, jadi dibenarkan. Walaupun begitu, ialah kita pun tidak menggalakkanlah, takut-takut benda itu akan menjadi kebiasaan dan seterusnya mungkin takut kita menjadi riak tu, anak aku dah pakai emas kan, orang lain tak ada pakai emas, anak lelaki lah, kan, ya. Itu faktor pertamalah. Faktor yang kedua, satu keselamatan, ya. Jadi kalau kita jalan-jalan bawa anak kita, jadi orang nampak mungkin gelangnya emas, ada semua, jadi mungkin akan diragut, akan ialah macam-macam lah, ya. Padahal sebenarnya emas Korea ni, kan, ya, ataupun emas tiruan, ya, tapi orang nampak ni macam emas betul, kan. Jadi target, ya. Jadi mendatangkan masalah pula, ya, kalau kita pakaikan pada anak-anak ini. Riwayat Bukhari, ya, yang berikutnya. Yang seterusnya, ya, memakai cincin yang diperbuat daripada perak. Ini pun adalah dibenarkan kalau bagi lelaki atau perempuan, bagi lelaki lah, ya. Jadi dibenarkan untuk memakai cincin daripada perak. Emas tak boleh lah, perak saja, ya. Riwayat Muslim, sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, kana khatimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min warqin wa kana qassuhu habasyiyan. Ya, cincin Rasulullah dibuat daripada perak dan permatanya daripada Habsyah. Ya, jadi Nabi menggunakan cincin daripada yang berbuat daripada perak. Sama juga dengan hadis yang lain, Nabi mempunyai cincin perak dan permatanya dari Habsyah, ya, dan mungkin perkataan Muhammad Rasulullah di atas cincin tadilah, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, contohnya inni attakhadtu khataman min waraqin wa naqashtu fihi Muhammad Rasulullah fala yanqushanna ahadun ala naqshih. Aku memakai cincin daripada perak, aku mengukir perkataan Muhammad Rasulullah di atasnya, janganlah sesiapa pun mengukir perkataan sebagaimana ukiran itu. Ini yang sabda Nabi Muhammad, maknanya menunjukkan pada kedua hadis ini harus, ya, untuk seorang itu, lelaki itu memakai cincin yang diperbuat daripada perak. Adapun Rasulullah memakai cincin daripada perak ni ada beberapa sebabnya lah, ya, terutamanya selepas zaman pembukaan Madinah. Lepas Nabi dah memerintah di Madinah semua, sebelum Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah ni, jadi Nabi banyak menghantar utusan, ya, ke luar negara, ke Parsi, ke Rom, banyaklah wilayah-wilayah yang lain, ya, untuk seru pemimpin mereka untuk memeluk Islam. Jadi bila nak tulis surat, kena tulis surat lah, kan, ya, atas nama Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi para sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, biasanya raja-raja besar ini dia tidak akan terima surat kecuali surat tersebut ada cap kebesaran ataupun cap tanda pemerintah tersebut, ya. Jadi atas recommend, ya, ataupun nasihat ataupun, yalah, pandangan daripada para sahabat tadi, maka Nabi pun bersetujulah untuk membuat cincin Rasulullah tadi itu yang ada terbentuk
nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada cincin tersebut. Ya, jadi dan dicoplah pada surat tadi dan dihantarlah ya kepada raja-raja yang adalah pada waktu tersebut, ke Parsi, ke Rom, wilayah Mesir dan lain-lain semua. Ya, jadi itu penggunaannya lah. Dan ada kisah juga lah ya berkaitan cincin ini. Kemudian lepas Nabi wafat, maka cincin itu diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan apabila Abu Bakar pula wafat, maka diganti cincin tersebut diwariskan kepada ataupun digunakan seterusnya oleh khalifah yang berikutnya, iaitu Sayyidina Umar. Dan kemudian bila Sayyidina Umar pula meninggal dunia, maka cincin tersebut tadi itu sampai pula kepada khalifah berikutnya, iaitu Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Dan sayangnya takdir Allah SWT ketika zaman Sayyidina Utsman ya, cincin tersebut hilang ya. Dikatakan ketika tangan Khalifah Utsman ya nak masuk ke dalam perigi, tiba cincin tadi itu jatuh ke dalam perigi, lepas tu dicari-cari tak jumpa, lepas tu hilang ya. Jadi ada setengah orang kata selepas peristiwa hilang cincin tersebut, maka bermulalah zaman kacau bilau dalam negara Islam. Kebetulan lepas itu ada pemberontak, ada orang tidak puas hati dengan Sayyidina Utsman, dan akhirnya berlaku membawa kepada pembunuhan Sayyidina Utsman ya. Tapi kita tak boleh kaitkanlah dengan peristiwa cincin tadi lah, itu kebetulan saja lah kan ya. Maknanya kita tak boleh kata ni Sayyidina Utsman ni dia tercicir ya, lalai lah. Banyaklah dalam sejarah ni kadang ada orang sengaja tak, terutamanya golongan Syiah lah ya, jadi dia sengaja nak memburukkan Sayyidina Utsman, jadi dikata macam-macam lah ya. Jadi lalai cincin tadi sampai boleh hilang semualah ya. Jadi itu adalah satu perkara yang takdir lah berlaku benda tersebut kan ya. Okey. Nama tersebut kita tak boleh kaitkan lah ya dengan apa tadi ni. Tak boleh lah kaitkan dengan bila cincin itu hilang, maka akhirnya lepas tu nasib malang ya terhadap Khalifah Utsman ya. Jadi kita tak boleh kaitkan begitulah. Sama juga lah bila baru-baru ni ya, bila pertukaran Perdana Menteri ya, kebetulan bila nak bertukar tu cuaca hujan kan ya. Jadi orang katalah dia jadi hujan, itu pun turut benda ni alam pun turut bersedih ya dengan pertukaran Perdana Menteri. Jadi benda-benda tersebut patut kita kena elak lah kan ya. Jadi kata begitulah. Ataupun setengah tu kita kata bila ada ulama yang meninggal dunia, bila bawa ke jenazah ke kuburan, mungkin ada hujan gerimis, dan kita mau kata alam pun menangisi kematian para ulama contohnya lah. Itu kalau sebagai satu sastra tu mungkin boleh terima lah ya. Tapi kalau kita cakap itu sebagai kita yakin itu yang berlaku, jadi itu bermasalah ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bila anak baginda yang bernama Ibrahim yang masih bayi lagi lah kan ya, meninggal dunia ya. Kebetulan masa tu berlaku gerhana, saya pun lupa gerhana matahari ke bulan ya. Jadi para sahabat berkata ini berlaku gerhana ni kerana kematian Ibrahim, iaitu anak Nabi Muhammad. Jadi segera Nabi menukar kepercayaan tersebut ya. Apa anggapan para sahabat tadi? Tidak. Ini semua berlakunya gerhana matahari bulan itu adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan tidak ada kaitan dengan kematian sesiapa semua. Jadi itu pun kita kena betulkan akidah kita lah kepada terlibat dalam perkara begitu ya. Adapun cincin emas bagi lelaki adalah haram sama sekali. Itu jelas ya. Jadi tidak boleh pakailah ya bagi lelaki. Ini berdasarkan daripada riwayat Muslim ya. Daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bermaksud, seseorang di kalangan kamu sengaja mengambil bara api dari neraka dan meletakkannya di tangan. Itu di gambaran ni lah kan ya. Setelah Rasulullah beredar, dikatakan kepada lelaki tersebut, ambillah cincin kamu untuk dimanfaatkannya. Dia menjawab, aku tidak akan mengambilnya sama sekali kerana Rasulullah telah mengharamkannya. Ya, jadi mengharamkan cincin daripada emas tadi. Seterusnya, apakah keadaan yang dibenarkan beri pengecualian ya, boleh pakai emas atau perak tadi? Seterusnya adalah dalam keadaan yang darurah ataupun terdesak.
Apabila keadaan yang lain selain daripada bekas emas dan perak, ia harus digunakan disebabkan keadaan tersebut, ya, kalau ada keperluan. Begitu juga harus menggunakan emas dalam keadaan ini untuk mengikat gigi dan menggantikan hidung yang cedera. Berdasarkan hadis daripada Arfajah bin As'ad radhiyallahu an, katanya, ya, hidungku cedera semasa pertempuran Kulab pada zaman jahiliyah. Lalu aku menggunakan hidung yang diperbuat daripada perak, tetapi ia berbau busuk. Baginda pun menyuruh aku menggunakan hidung daripada emas, ya. Daripada hadis ini dia menunjukkan bahawa ialah hidung kan, jadi bila dah hilang hidung tu, jadi satu perkara darurat lah untuk kita tukar dengan hidung yang baru kalau dapat kan, ya. Jadi dalam hal ini kemungkinan cara yang terbaik adalah menggunakan hidung daripada emas. Jadi itu yang sahabat itu lakukan, bahkan itulah apa yang Nabi suruh kepada sahabat tersebut. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa hukumnya boleh dibenarkan dalam keadaan situasi yang tertentu barulah, ya. Dalam situasi kita pada hari ini mungkin tak sampailah dengan kemajuan dengan kalau kita pergi klinik gigi pun, kalau nak tukar gigi pun, gigi palsu biasa dah boleh dah, maka tak ada keperluan. Jadi nak tukar pakai gigi emas lah, dia tidak ada darurah di situ. Kecuali doktor kata, ni tak sesuai ni, mulut awak ni pakai gigi palsu biasa, memang kena pakai emas. Itu lain cerita. Tapi dalam keadaan di sana ada alternatif untuk pakai gigi emas yang biasa, kenalah juga kita pakai gigi emas, gigi palsu yang biasa saja, bukan daripada yang diperbuat daripada emas. Jadi inilah dia termasuk dalam meringan-ringankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai, ya, umat Islam, ya, jadi meringan-ringankan hukum Allah yang berkaitan dengan pengharaman emas dan perak, ya. Jadi dah pakai rantai, yang lelaki pakai rantai dah satu hal, pakai rantai emas pula. Jadi mereka membuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama. Pakai emas di tangan, rantai perak, tanpa menyadari mereka itu meniru perbuatan-perbuatan yang daripada orang kafir dan selain tadi semualah, ya. Ini yang tidak sepatutnya kita lakukan. Kedua, pengharaman memakai sutra bagi lelaki, ya. Tadi kita dah sentuh, ya, berkaitan dengan emas dan perak penggunaannya. Kita lihat juga pula berkaitan dengan sutra, ya. Sutra juga haram dipakai dan digunakan oleh lelaki dengan apa jua cara sekalipun, ya, sama ada kita nak gunakannya sebagai alas duduk, tabir atau selimut. Namun semua ini halal bagi kaum wanita dan kanak-kanak, ya. Wanita dan kanak-kanak boleh. Ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu. Nabi mengambil dan memegang sutra di tangan kanan dan emas di tangan kiri. Lalu baginda bersabda, inna hadain haramun ala zukur ummati. Kedua-dua ini adalah haram atas umatku yang lelaki, ya. Jadi emas dan sutra Nabi haramkan. Dan juga samalah dengan hadis-hadis yang tadi dah disebut sebelum ni lah kan, ya, haram pakai sutra dan emas bagi kaum lelaki. Jadi apakah hikmah, ya, pengharamannya? Kenapa Allah haramkan golongan lelaki memakai sutra? Satu adalah ta'abudi. Ta'abudi ni maknanya taatlah kepada Allah SWT, ya. Kita ta'abud, perhambaan, hamba kita sebagai rasa kehambaan kepada Allah Ta'ala. Bila Allah kata kita haram, maka kita tak payah tanya apa dah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Jadi itu yang sebaik-baiknya, ya, sebagai ujian kepada manusia di muka bumi ini, ya. Dan mungkin antara hikmah yang lain adalah untuk elakkan unsur kebanggaan. Kerana kebiasaannya bila sutra ni mahal berbanding dengan kain daripada yang lain, ya. Jadi dan juga biasanya sutra ni dikaitkan dengan bersifat keperempuanan, ya. Jadi kalau lelaki yang pakai, jadi kelihatannya macam kurang sesuai, ya. Itu kalau secara umum lah. Hikmah ni mungkin boleh ya, betul tidak, ya. Dalam setengah masyarakat mungkin dia pakai sutra, tak kata macam perempuan, mungkin tak ada masalah kan dia. Tapi begitu, yang penting sutra adalah satu perkara yang tidak digunakan untuk kaum lelaki memakainya, ya. Sebagai yang penting di sini unsur ta'abbud dah,
Ya, maknanya itu yang paling selamat ya. Pasal Allah dah suruh, maka kita ikut sajalah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, kerana insya-Allah bila kita meninggalkan perbuatan ataupun maksiat, ada pahala di situ. Ya. Jadi itu yang sebaiknya ya yang perlu kita lakukan. Jadi mandakan isyak ya dan nak masuk ya. Jadi kita berhenti ditangguh di sini dahulu dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Jadi demikian tadi lah berkaitan dengan emas dan perak kita dah sentuh dan seterusnya hikmah pengharaman emas dan perak ya, penggunaannya apa hukum berkaitan dengan cincin emas dan perak dan seterusnya kita lihat penggunaan sutra yang diharapkan untuk orang lelaki. Walaupun di sana ya dalam setengah keadaan adalah dibenarkan terutamanya dalam situasi darurat yang kita akan sentuh pada minggu hadapan insya-Allah. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.